Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi to all my student di HT01 and also di HT02. Let's continue our lesson on the topic of pyramid of energy. As I mentioned before, this pyramid of energy can be represented as a three types. The first one adalah pyramid of number. The second one pyramid of biomass. Dan yang ketiga adalah pyramid of energy. Pyramid of number adalah satu piramid yang mudah untuk kita buat sebab kita hanya perlu mengira. We need to count the number of individu for each trophic level. Namun begitu, dia terdapat satu kelemahan utama apabila number of individu is not indicate a accurate amount of energy. Sebagai contoh, satu bilangan pokok tak menentukan bahawa tenaganya rendah. Sebab satu bilangan pokok kadang-kadang mempunyai tenaga yang lebih besar berbanding dengan bilangan herbivore yang banyak. So, kita melihat kepada keadaan yang kedua untuk bagaimana kita melihat energy flow untuk ekosistem ini menurut kepada pyramid of biomass. Pyramid of biomass ini adalah berbeza dengan pyramid of number. Pyramid of biomass display total biomass kepada setiap trophic level at each successive trophic level at a particular time. Pyramid of biomass juga boleh jadi inverted sebagaimana yang kita lihat kepada pyramid of number. Lihat kepada bagaimana pyramid of biomass ini dibina. Dia akan mengambil berat jisim kepada satu-satu organisma yang ada pada satu trophic level. For example, this is a first trophic level, so we need to take all the plant and then we dry it up. Kita dry it up. Kita keringkan dia dengan kita eliminate ke semua jisim air. Keluarkan bendalir air liquid yang ada pada tumbuhan tersebut dan kita letak kepada penimbang. So, kita akan dapat 100,000 kilogram. So, yang kedua, bila kita dapatkan bilangan organisma yang kedua iaitu small fish yang feed kepada plant ini, kita juga perlu tangkap ke semua small fish dan kita kena dry it up. Kita kena bunuh dia dan kita kena keringkan dia. Kita dapatkan jisim dia, kita timbang. Oh, dapati bahawa 10,000 kilogram. Begitu juga kepada kesemua hidupan-hidupan yang di atas ini. Ini pyramid of biomass. Maksudnya kita kira jisim biomass. Jisim bio dia. Iaitu apabila dia makan dan kesemua nutrien yang dimakan tu membina tisu badan dia. So, kita menimbang tisu badan tersebut ya. So, kemudian pyramid of biomass juga boleh jadi inverted. Sebagai contoh, phytoplankton dengan zooplankton tadi. Phytoplankton mempunyai berat yang lebih ringan jisim dia berbanding dengan zooplankton. So, kita boleh dapati bahawa bagaimana hidupan yang mempunyai biomass yang lebih kecil nak support hidupan yang mempunyai biomass yang lebih besar. So, ini berlaku apabila phytoplankton ni mempunyai life cycle yang lebih cepat, yang lebih pendek. Shorter life cycle berbanding dengan zooplankton. So, phytoplankton has a small, shorter life cycle compared to the zooplankton. That's why it able to support the large number of the zooplankton ini. So, sebagai contoh apabila dia ada 4 gram phytoplankton, namun apabila phytoplankton ini dimakan oleh zooplankton yang lain, phytoplankton yang lain akan membiak dengan lebih cepat untuk support the next trophic level tersebut. Namun begitu, seperti mana dengan pyramid of number, pyramid of biomass juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan dia. Dia mempunyai satu bad indication yang lebih baik. It has a better indication of mass of organism and the flow of energy. Okay, along the food chain compared to the pyramid of number. Kalau pyramid of number ini mempunyai satu kekeliruan berdasarkan bilangan dia kepada bilangan tenaga. Namun begini, biomass ini mempunyai satu indication yang lebih baik. Ya, iaitu dengan pengiraan jisim. So, pengiraan jisim ni adalah lebih baik untuk menentukan tentang aliran tenaga kepada next trophic level. Namun dia ada satu kelemahan yang paling ketara, iaitu we have a lot of difficulties to indicate the amount of energy
for the organism that had been killed. Sebab pyramid of number ini perlu pyramid of biomass ini memerlukan saintis untuk membunuh hidupan tersebut. Jadi kita tak boleh menggunakan hidupan yang sama berulang-ulang kali. So they have a problem to encounter in determine the biomass because it involves killing and drying a certain organism. So biomass also can be changed at time with a different organism. So kedua-dua benda inilah yang menyebabkan pyramid of biomass sukar untuk dilaksanakan dengan baik dalam pengiraan transfer of energy. Sekarang kita akan lihat kepada satu lagi piramid, iaitu pyramid of energy. Pyramid of energy indicate the energy content. So dia biasanya ada satu unit iaitu kilocalories ataupun kilojoule, melibatkan per square meter per year. Dia memerlukan satu tempoh yang panjang untuk pengiraan ini, pyramid of energy ni. So they are very good indication to calculate the amount of energy transfer from one individual to another individual, from one trophic level to the next trophic level. So pyramid of energy ini melibatkan total of quantity of energy. So this is their unit, kilojoule per square meter per year. Okay, so it involves a productivity of the producer. So for transfer of energy from one individual at one trophic level to the next trophic level is only involve 10% of energy. So untuk transfer energy daripada satu trophic level kepada trophic level yang berikutnya, dia melibatkan pemindahan sebanyak 10% tenaga sahaja. Dan dia tak boleh jadi inverted. Ini berbeza dengan pyramid of number dan pyramid of biomass. Mari kita lihat bagaimana kita melihat perkara ini. So the first trophic level adalah plant, primary producer. Daripada 1 juta joule of energy daripada sunlight, primary producer ni hanya boleh fix sebanyak 10,000 kilojoule sahaja. 10,000 joule sahaja. 10,000 joule of energy. So kamu perhatikan berapa banyak tenaga yang hilang. 1 juta tolak 10,000. So yang bakinya tu adalah tenaga yang hilang. So hampir hanya 1% tenaga sahaja pokok berjaya ambil daripada cahaya matahari. Daripada 10,000 joule tenaga yang ada pada plant, going to herbivore, hanya 1,000 joule energi sahaja yang herbivore ni akan ambil daripadanya. So kamu boleh tengok bahawa transfer of energy hanya melibatkan 10% sahaja. So notekan dekat sini, only 10% of energy able to be success to be transfer. 10% energy sahaja yang dapat transfer. Lagi 90% is lost to environment. Begitu juga dekat sini hanya 10%. Dan begitu juga dekat sini 10%. So untuk support next trophy level tak mencukupi dah. So this is about the pyramid of energy. So dia hanya berlaku dalam keadaan ini. Pyramid of energy ini melibatkan satu kelebihan iaitu allow the comparison between ecosystem based on the relative energy flow. So pyramid of energy ni adalah accurate energy flow. So kita boleh compare antara satu ekosistem dengan ekosistem lain berdasarkan perbandingan tenaga. Kita boleh comparekan dia. Sebab dia tidak ada dalam keadaan inverted. Jadi mudah untuk saintis compare pyramid of energy ni antara satu ekosistem kepada ekosistem yang lain. Namun dia ada beberapa kelebihan. Dia involve difficulties to obtain the energy data. Sebab dia memerlukan satu pemerhatian yang panjang, hampir 1 tahun. Dan kita perlu bakar mana-mana organisma yang dikeringkan tadi. Kita kena bakar dia untuk kita kira dengan kalorimeter. Kamu bisa buat kan dengan kacang tu kita kena bakar. So organisma itu terpaksa juga kita bunuh dia. So energy is value by the given mass of organism needed. So sometimes two organism at the same mass but they have different amount of energy. So kita kena ambil banyak sampel untuk dapatkan satu puratan yang baik dalam perbandingan tenaga tersebut. So this is about the pyramid of energy. So bila kita bincangkan tentang energy transfer ni berlaku dalam bentuk one way direction. Okay. So producer use a lot of light energy and then kita akan convert kepada chemical energy dalam bentuk starch. Dan kemudian dia akan transfer kepada consumer dalam proses feeding melalui food chain.
So energy is transfer melalui hanya one direction sahaja. So during the energy transfer, conversion of energy occur dan setengah tenaga akan hilang dalam bentuk haba. Sepertinya kita fahamkan tadi, energy transfer daripada satu trophic level kepada trophic level yang berikutnya hanya melibatkan 10% of energy sahaja, and the rest 90% akan hilang. So sampai sini sahaja untuk pelajaran kita. Nanti kita akan bincangkan tentang energy loss dan efficiency of energy transfer dalam pelajaran yang akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap dalam pelajaran kali ini kamu semua dapat compare antara advantage of pyramid of number dengan pyramid of biomass serta pyramid of energy. Kita juga bincangkan tentang disadvantage kepada pyramid of number berbanding pyramid of biomass serta pyramid of energy. Dan kita juga dapat bincangkan yang mana boleh inverted, yang mana tidak boleh inverted. Dan kita juga faham bagaimana kita nak dapatkan pyramid of number dengan kita count each individu pada setiap trophic level. Kita juga faham macam mana kita dapatkan pyramid of biomass apabila kita kena tangkap dan kita kena bunuh hidupan tersebut, kita timbang dia punya berat dengan selepas proses pengeringan. Selepas proses apa? Drying. Kemudian kita juga dapat pyramid of number dengan kaedah kita kena tangkap, bunuh, kering dan kita kena bakar dengan menggunakan kalorimeter bagi mendapatkan jumlah tenaga dia. Dan pyramid of energy adalah pyramid paling accurate untuk compare setiap setiap energy transfer in the ecosystem. Sebab pyramid of energy takkan berlaku inverted. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum sekali lagi. Salam sejahtera semua. Bye.